Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyambung bacaan kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Kita sampai pada masalah yang ke-151. Masih lagi membicarakan tentang tajuk. Lagi akan didapati beberapa fitnah seperti beberapa kerat malam yang gelap, malam yang kelam. Masalah yang ke-151. Bersediakan amal akhirat dengan segeranya. Sebenarnya syarak kita menyuruh kita muslimin hendaklah bersungguh-sungguh menyediakan amal bekal akhirat sebelum datang apa yang menjadi gendala daripada apa yang kemasyghulan dan bala. Kita dah baca pada kuliah kita pada 2 bulan yang lepas. Nabi SAW menyuruh kita ini cepat-cepat melakukan ibadat. Badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lil muslim. Bersegeralah kamu berbuat amal ibadat sebelum datangnya fitnah seperti mana malam-malam, potongan malam yang gelap. Tak tahu nak elak, tak tahu nak lari daripada fitnah-fitnah itu, dia akan datang satu persatu. Maka Nabi pesan kepada kita, amal ibadat ni kena buat. Jangan tangguh, jangan lewat, jangan bagi masa. Jangan duduk tunggu-tunggu. Dapat saja pahala, kutip. Dapat saja peluang pahala, ambil. Jangan biarkan pahala itu berlalu begitu sahaja. Sementara tengah ada ni buat. Jangan duduk tunggu tahun depan, jangan nak tunggu pencin. Jangan nak tunggu lapang sikit ustaz. Sekarang ni sesak sangat ustaz. Jangan tunggu. Mana kita nak tahu kita sentiasa sesak ataupun kita sentiasa lapang, kita tak tahu. Jadi sementara tengah ada peluang ini, silakan. Dan kalau tidak ada peluang, cari peluang itu. Kalau kita tak bagi peluang kepada diri kita untuk berbuat ibadat, yang akan rugi balik ialah diri kita, bukan orang lain yang akan rugi. Hadisnya begini. An Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istayqaza lailah faqala subhanallah madza unzila lailata minal fitnah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidurnya pada satu malam dalam keadaan terkejut kerana dilihatnya perkara-perkara yang dahsyat di dalam mimpinya. Apabila jaga Nabi daripada mimpinya, daripada tidurnya, Nabi berkata, subhanallah, maha suci Allah. Amboi, apakah ini yang diturunkan pada malam ini? Daripada bala yang macam hujan turun ke atas bumbung rumah segala sahabatku. Yang mana bala itu akan berlaku selepas daripada wafatku. Nabi sebut dalam hadis ni, maza unzila lailata minal fitnah. Apa benda bala yang turun ni? Yang turun atas bumbung rumah sahabat aku. Jadi ulama-ulama membincangkan tentang hadis ini. Yang pertama sekali, ulama hadis mengatakan bahawa selepas Nabi wafat, maka fitnah akan datang merata-rata macam hujan turun atas bumbung rumah. Bila hujan turun atas bumbung rumah kita tu, semua kena fitnah itu. Ada juga ulama yang mengambil makna daripada zahir hadis. Zahir hadis kata turunnya bala ni daripada atas, turun melalui bumbung rumah. Bala ni, fitnah ni, maksiat ni turun daripada bumbung rumah masing-masing. Tak suruh berhenti. Baru 10 minit ni. Baik, jadi bala ni turun daripada bumbung rumah. Ini zahir hadis, unzila. Unzila ni makna turun. Jadi ulama-ulama ada 2 pendapat tentang hadis ini. Yang pertamanya ialah bala yang akan turun merata, semua kena. Macam hujan turun atas bumbung kita, semua kena. Yang kedua, maksud hadis ini daripada zahir hadis ini katanya turunnya bala itu
daripada bumbung-bumbung rumah kita. Turunnya benda-benda tak elok ni daripada bumbung rumah kita. Wallahu alam, betul tak betul? Tuan-tuan cek tengok, betul tak betul? Bala ataupun benda tak elok ni datang daripada bumbung-bumbung rumah. Cuba tengok di bumbung rumah kita ada apa? Ada antena, ada aerial. Antena dan aerial inilah adanya wifi, adanya benda-benda yang dikatakan sebagai internet yang datang daripada bahagian atas rumah kita. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis. Berapa banyak orang yang rosak dengan antena-antena ini. Berapa banyak anak-anak muda yang belajar buat tak elok. Berapa banyak anak-anak tua yang belajar buat tak elok daripada area. Berapa banyak cerita yang tak baik. Berapa banyak khabar yang tidak baik datangnya daripada benda-benda yang duduk bersekeliling dengan kita. Yang boleh bergerak tanpa nampak. Yang boleh bergerak tanpa dapat dipegang. Tapi dia ada. Umpamanya gelombang-gelombang dan frekuensi-frekuensi yang boleh dapat daripada internet, yang boleh dapat daripada handphone PDA masing-masing. Yang ini yang Nabi sebut fitnah-fitnah dan benda-benda mungkar yang datang daripada bumbung rumah kita. Kemudian sabda Nabi lagi, maza unzila minal khazain. Amboi, apakah ini lagi yang diturunkan oleh Allah daripada beberapa banyak perbendaharaan, yakni emas dan perak. Al-khazain maknanya ialah emas dan perak. Khazanah, bahasa kita ni sebut khazanah, bahasa di sini sebut al-khazain. Ya, diambil daripada bahasa Arab khazanah. Turunnya kekayaan kepada umat Islam juga merupakan ujian. Memang ujian, tuan-tuan. Ujian daripada emas dan perak. Emas tu saja terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang kita duk nampak sekarang ni emas 916, emas putih, macam-macam emas. Emas hitam. Emas hitam maknanya minyak yang setiap negara Islam dapat. Tapi apa yang umat Islam dapat dengan emas itu, emas hitam itu, dan apa yang umat Islam buat dengan emas hitam itu? Berapa banyak dia bantu sesama Islam? Berapa banyak dia menaikkan syiar Islam? Ataupun wang yang begitu banyak daripada khazanah-khazanah dalam dunia, dalam tanah ini digunakan untuk benda-benda yang tidak berfaedah. Saya katakan pada tuan-tuan, negara Arab yang dikurniakan oleh Allah kekayaan emas dan perak, emas hitam ini, minyak ini, menggunakan sumber yang begitu banyak disimpan dalam bank-bank antarabangsa. Bank dunia disimpan dalam bentuk bank di Amerika, di Switzerland. Apabila berlaku saja gejala keruntuhan ekonomi, apa yang berlaku kepada duit-duit Arab yang disimpan di Amerika? Saham yang meredum, apa jadi pada duit-duit orang Islam? Mereka tidak simpan di bank kita. Orang Arab bukan simpan pun duit-duit minyak mereka dilaburkan dalam negara-negara Islam. Mereka lebih yakin kepada Amerika. Bila bank Lehman Brothers saja untuk bankrupt, muflis, apa jadi kepada negara-negara Islam yang menyimpan duit berbilion-bilion dolar dalam bank-bank mereka? Kemana susuk nilai wang itu? Ayat ini yang kita kena lihat, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kepada manusia Islam, tetapi Islam buat apa? Umat Islam buat apa? Di setengah negara Arab sibuk kerjanya ialah membangunkan bangunan. Kerjanya ialah buat bangunan. Dah bangunan tinggi, buat lagi. Yang terbaru ni nak buat bangunan yang tingginya 1 kilometer. 1 kilometer di Dubai, tuan-tuan. Nak buat apa ni? Berapa bilion nak buat ni? Yang ni yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi Muhammad sebut dalam hadis, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wang yang begitu banyak digunakan untuk membuat bangunan-bangunan yang takkan orang duduk pada 1 kilometer. Gayak, tuan-tuan. Tak tahu kalau tuan-tuan duduk KLCC pun tuan-tuan gayak, tengok di bawah. Tambah bangunan 1 kilometer. KLCC berapa ratus meter? Berapa ratus meter? KLCC balik pergi tanya, tuan-tuan. Berapa kali ganda KLCC ni? 1 km tinggi dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu juga merupakan sebagai fitnah. Sepatutnya digunakan, diperbelanjakan kepada jalan fi sabilillah.
iaitu jalan perbendaharaan Kisra dan Kaisar dan lain-lainnya, dapat diambil dan dirampas sahabat-sahabatku di dalam masa kemenangan ketika membuka selepas daripada wafatku. Kemudian sabda Nabi lagi, mayyuqizu sawahibul hujurat. Siapakah yang sanggup, yang mahu membangunkan sekalian tuan-tuan bilik tidurnya? Nabi sebut lagi, fitnah di akhir zaman, ujian di akhir zaman ialah orang tak mau bangkit sembahyang subuh. Orang tidak mau meramaikan masjid-masjid pada waktu subuh. Orang tidak mau meninggalkan isteri-isterinya. Orang tidak mau meninggalkan rumahnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit fitnah yang berlaku di akhir zaman dan sekarang awam dah buat. Orang tidak lagi berminat untuk beribadat kepada Allah. Semayang ni ramai waktu tarawih. Subuh ni sesak waktu semayang waktu bulan Ramadan. Habis Ramadan sampai sekarang nak start balik ni susah. Habis saja Ramadan, masuk semayang raya ni, kuliah maghrib, ada masjid yang tak buat lagi pun. Cuti lagi ustaz. Apa yang cuti pula? Puasa sunat itu dia. Boleh cuti lagi tu. Kuliah maghrib belum start, kuliah subuh belum start, apa kuliah pun belum start. Seolah-olah benda tu lebih wajib daripada benda lain. Tuan-tuan, kita tengok di sini tentang manusia yang tidak mau bangun. Dalam hadis ini disebut, siapakah yang sanggup membangunkan sekalian tuan-tuan bilik tidurnya? Ada bapa mertua sanggup ketuk pintu menantunya. Berapa banyak yang balik kampung raya dulu ni, pak mertua ketuk pintu menantunya suruh bangkit subuh. Berapa banyak mak-mak mertua yang membangunkan menantu-menantunya supaya bangun subuh. Berapa banyak orang yang bangunkan anak-anak dia supaya bangun semayang. Berapa banyak suami-suami yang kejutkan isteri supaya bangun malam. Berapa banyak isteri yang bangunkan suami untuk beribadat kepada Allah. Kadang-kadang satu rumah tak semayang subuh. Daripada opak, tok yang duduk dalam rumah, mak, pak, anak-anak sampai cucu, seorang pun tak bangkit subuh. Tak ada bangun tuan-tuan. Lampu di pagarnya tak padam-padam pukul 9 pagi. Maknanya tak bangun tidur lagi lah itu. Kalau dia bangun tidur, dia dah padam lah lampu pagar dia tu. Pasal apa jadi macam tu? Sebab tak ada siapa nak ambil berat. Tetapi kalau ada temu janji yang melibatkan nikmat dunia, temu janji masa yang melibatkan kepentingan dunia, semua boleh bangkit awal. Nak pergi rombongan, bas berkumpul pukul 4 pagi, semua boleh bangun. Peserta rombongan diminta berkumpul di Dewan Orang Ramai jam 3 pagi ya. Ketua rombongan nama dia Cik Kiah beritahu. Dalam taklimat 2 hari lepas dia beritahu. Siapa yang lambat pada pukul 3 kita tinggal. Tak ada maaf bagimu. Tak tidur malam tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak pergi tu. Nak pergi mana tu? Rombongan Wang Kelian. Pukul 3 pagi bah datang nak berkumpul. Tak tidur malam. Tak pukul 9 tu kemas barang, kemas beg, buatnya kuih. Isteri buat kuih, bihun goreng, buat kari pak. Tak tidur. Suami pun pejam mata. Kejap-kejap tengok jam. Pejam 10 minit bangun balik. Pukul berapa ya? Baru pukul 1. Tak tidur dia. Sebab saya apa? Takut bas tertinggal. Tapi untuk sembahyang subuh, berapa banyak yang kunci jam untuk bangkit subuh? Berapa banyak? Kalau bulan lepas kita boleh kunci jam, tapi bukan untuk subuh, untuk sahur. Kenapa tak boleh panjangkan kunci subuh untuk kita sembahyang subuh pula? Kunci jam. Buat sambung balik. Kita dah berada sebulan di dalam bulan Ramadan, akademi Ramadan. Sepatutnya akademi itu menghasilkan insan-insan yang baik, insan-insan yang mementingkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud Nabi SAW menyuruh sekaliannya membangunkan isterinya daripada tidur supaya bangun semuanya sembahyang pada malam itu berbuat ibadat, sama-sama berlindung dengan Allah daripada segala bala yang dilihatnya dalam tidurnya, yang akan turun ke atas sekalian sahabatnya. Mudah-mudahan dimakbulkan Allah, tiada terkiranya tertolak bala-bala itu. Kemudian Nabi bersabda lagi, ya rubbah kasiyatin fid dunya
ariyatin fil akhirah. Yang keempat Nabi sebut dalam hadis ini, peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Kata Rasulullah, amboi herannya, ya rubbah, heran kata dia, banyak orang yang boleh jadi berpakaian cantik sekarang dan berhiasan dan bersegak-segak dengan pakaian yang cantik dan bersedak-sedak di dalam dunia, tetapi akan menjadi telanjang di hari kiamat. Nabi kata di akhir zaman, bandingan kekayaan manusia ni, semuanya ada pakaian, semuanya berhias. Bukan setakat manusia ada pakaian, televisyen pun ada pakaian, lapik televisyen, kereta pun berpakaian. Malam-malam bungkus kereta. Kadang-kadang tuan kereta tak dibungkus, kereta dibungkus. Takut burung berak, takut kucing kencing. Semuanya berbungkus dengan cantik-cantik. Semuanya elok-elok, kata Rasulullah. Ada orang yang kata Nabi ketika hidup di dunia ni berpakaian. Tuan-tuan hari ni pakai berapa helai baju? Berapa helai? Siang tadi dan sekarang berapa helai baju? Keluar dalam yang siang tadi tak pakai dah, campak dalam mesin basuh dah. Besok mesin nak basuh. Bukan orang basuh, mesin nak basuh. Seluar panjang tadi campak dah, dah longgok dah. Baju siang tadi pun longgok dah 3 helai dah. Hak baju singlet dalam 4 helai dah. Yang siang tadi tak pakai dah hapak baru dah, tak di tepi. Malam ni lain pula baju dia. Baju lain dah. Seluar dalam yang baru, kain pelikat yang baru, baju Melayu yang baru, singlet yang baru. Maknanya hari ni saja 8 helai baju kita pakai. Rasulullah sepanjang hidup dia ada berapa helai baju? Umar Ibn Aziz cuma ada 1 helai je baju. Ketika dia mati, orang minta pada isteri dia, maikan kain, maikan baju, kami nak kapan Umar. Isteri dia kata, Umar tidak ada baju lain melainkan baju yang dia pakai ketika dia mati. Itulah baju dia. Umar Ibn Aziz khalifah, bajunya sehelai saja. Itu pun tampung-tampung. Kita baju banyak, mewah Allah bagi, tak salah pakai baju banyak. Jangan tuan-tuan bakar pula. Nanti balik rumah bakar pula, ustaz kata selai je. Buatlah tuan-tuan. Masalahnya yang Nabi nak tunjuk di sini bahawa kita ni banyak duit. Kepiah tuan-tuan berapa banyak? Orang perempuan tu saya cerita lah, baju raya kemarin pun tak pakai. Tempah 4 helai. 4 helai tempah, yang pakai baru 2. Tak habis pakai pun. Yang keduanya ialah berhiasan. Berhias ni segala benda berhias. Daripada atas kepala sampai ke kaki berhias. Itu belum masuk di rumah. Ada orang yang berhias rumah dia macam hotel 5 bintang. Ada orang yang pasang CCTV di rumah dia berbelah-belah. Ada orang yang mempunyai kerusi meja yang beratus-ribu. Ada orang yang buat pagar rumah dia saja. Pagar rumah dia boleh beli 10 buah rumah kos rendah ataupun sederhana rendah. Ini tuan-tuan bayangkan banyaknya perhiasan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Barang emas. Barang emas. Sekarang ni semua emas tuan-tuan. Semuanya emas belakang. Emas Idayu. Buluh pun sekarang emas tuan-tuan. Memang. Dia dah faham. Dan kata dia lagi bersegak dengan pakaian cantik dan bersedak-sedak dalam dunia. Kereta berapa buah? Berapa buah kereta? Peti air berapa buah? Televisyen berapa buah? Handphone berapa buah? Sedap dalam dunia. Makan sedap, tidur sedap, semua sedap. Komplit. Tak susah. Tak susah dah, semua senang. Tetapi kata Nabi, berapa banyak pakaian dia, berapa banyak perhiasan dia, berapa banyak kenikmatan di dunia, tetapi dia di hari kiamat telanjang. Satu apa pun tak ada. Sebab apa tak ada apa-apa? Sebab pahala tidak dibawa di negeri akhirat. Dia leka dengan keseronokan dunia.
dia seronok dengan kelazatan dunia, akhirnya dia lega untuk berbuat ibadat, maka orang inilah yang paling rugi sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang kaya, Islam tidak melarang cari harta. Carilah, dengan kaya ni kita boleh tolong orang, dengan kaya ni boleh kita mudah masuk syurga. Orang kaya lah senang masuk syurga, duit dia banyak, nak buat masjid dia bagi, nak buat rumah anak yatim dia tolong sumbangkan, nak biaya orang miskin dia tolong biayakan, nak wakaf dia paling banyak wakaf. Dia kaya, menunjukkan bahawa orang kaya paling senang masuk syurga. Tetapi kalau dia menggunakan kekayaan dia lain untuk syurga, dia pula menjadi orang yang paling susah masuk syurga. Baik, maka itulah yang diberi ingat oleh Nabi dalam hadis ini, supaya kita bersegera berbuat ibadat. Jadi saya ulang balik pada tuan-tuan, empat benda yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman. Yang pertama, kata Rasulullah, bala ni akan turun daripada atas bumbung rumah. Daripada bumbung rumah turun bala. Yang kedua, kata Rasulullah, orang dah sayangkan tidur lebih daripada semayang. Orang sayangkan tidur lebih daripada semayang. Yang ketiga, Nabi sebut kepada kita tentang orang yang bersedap-sedap dengan kenikmatan dunia, tetapi di hari kiamat berada dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa langsung amalan. Dan yang keempat, umat Islam diuji dengan kekayaan emas dan perak, tetapi kekayaan itu tidak diguna pakai untuk umat Islam, sebaliknya diguna pakai oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang balik negara-negara Islam. Amerika menyerang Iraq, minyaknya daripada siapa? Amerika menyerang Afghanistan, minyaknya daripada siapa? Bukankah Turki yang memberikan tentera-tentera Amerika mendarat untuk mengisi minyak? Pesawat-pesawat pejuang Amerika mendarat di Pakistan untuk mengisi minyak dalam operasi menyerang Afghanistan dan Iraq. Bukankah Kuwait yang memberikan, yang membiayai serangan-serangan ke atas Iraq yang membunuh ratusan ribu umat Islam? Kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Islam, sebaliknya umat Islam gunakan pula kekayaan itu untuk merosak dan membunuh umat Islam sendiri. Inilah dia tuan-tuan, empat perkara yang Nabi sebut fitnah di akhir zaman, yang Nabi kata sebelum sampai zaman itu buat ibadat banyak-banyak, kerana kita tidak ada masa lagi lah. Mungkin kita ni terkena kepada tiga daripada empat fitnah itu. Kita dapat tiga daripada fitnah yang Nabi sebutkan tadi. Bala yang turun daripada dalam rumah sampai kita sekarang, daripada bumbung rumah sampai orang rosak kerana televisyen, rosak kerana hiburan, rosak kerana benda-benda dalam TV yang disiarkan sekarang, beratus-ratus channel yang boleh ditonton. Dulu-dulu kita tak pernah dengar kuliah orang Hindu dalam TV, sekarang ada kuliah Hindu dalam TV. Dulu-dulu kita tak pernah tengok cara orang Hindu sembah tokong, sekarang kita boleh tengok dalam televisyen sembahan tokong Hindu dalam TV. Berapa banyak orang yang begitu tuan-tuan? Berapa banyak orang yang terpengaruh dengan budaya-budaya liar daripada televisyen? Yang kedua, saya katakan tadi, kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, leka dengan kekayaan. Dulu miskin boleh datang masjid, dulu susah boleh datang semayang, tapi senang-senang dan kaya-kaya pula tak boleh sampai. Kan pelik itu. Jadi pelik tuan-tuan, menganggap agama ni menyusahkan, menganggap ibadat ni tak perlu, menganggap duit itu sudah menjadi Tuhan, duit adalah segala-gala baginya. Maka sebelum sampai saat yang demikian, Nabi pesan buat ibadat banyak-banyak, kerana bila sampai saat yang demikian tidak lagi sempat untuk berbuat ibadat. Masalah fitnah yang keras yang akan muncul sebelum kiamat, sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Akan muncul fitnah yang keras sebelum datang kiamat. Maka apabila terang segala fitnah itu, tidak adalah orang yang senang keluar daripadanya. Bila siapa-siapa yang kena dengan fitnah sebelum zaman kiamat, maka bukan senang untuk keluar dan membebaskan diri daripada fitnah-fitnah itu.
barang kiranya kita dipelihara oleh Allah daripada fitnah yang demikian. Maka segala khabar Nabi kita yang demikian ini disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam satu hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takunu baina yaday as-sa'ah fitanun ka qita'il lailil muzlim. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, akan jadi di hadapan kiamat itu beberapa fitnah, yakni akan zahir sebelum kiamat bermacam-macam fitnah, semacam potongan-potongan malam yang gelap, sampai orang tak boleh elak. Cuba tuan-tuan berjalan dalam malam tanpa lampu, tuan-tuan berjalan, batu tuan-tuan langgar, kayu duri tuan-tuan pijak, tuan-tuan sepak, longkang tuan-tuan jatuh, kadang-kadang belaga pun. Mak rempit sekarang ni dia merempit, dia padam lampu, baru dia jadi brutal. Padam lampu 10 orang padam lampu, berani ni. 5 orang dah lepas ke depan, 5 orang ikut belakang, tak boleh kejar. Yang 5 orang duduk di hadapan ni rasa dah lama sangat orang di belakang. Entah-entah dia orang aksiden bah, patah balik 5 orang buat U-turn. Yang kawan ni pun melaju di belakang, cepat, dia dah lama tinggal kita, dah jauh kita ni. Yang patah balik pula cepat, takut-takut aksiden. Apa jadi tuan-tuan? Bertembung sama-sama mereka. Kenapa bertembung? Sebab gelap. Inilah dia yang dikatakan fitnah di akhir zaman. Fitnah yang macam-macam, yang kita tak boleh keluar. Ustaz pun kena, tok guru pun kena, orang biasa pun kena, semua jadi kena. Fitnah yang macam-macam. Apa dia ustaz? Fitnah yang macam-macam. Allah banyaklah tuan-tuan. Nak kaya cepat, kita masuk skim yang menjanjikan pulangan tetap setiap bulan. Kamu masuk 1,000, kami bagi kamu 10% setiap bulan. Kamu akan dapat 100. Kami untung ke, kami rugi ke, kamu dapat 100. Boleh ke macam itu? Boleh ke macam itu? Dah dijanjikan, untung ke, rugi ke, kami tetap bagi 100. Mana boleh diberikan dan dijanjikan keuntungan yang tetap, tapi berapa ramai yang masuk? Buat loan bank lagi untuk nak dapatkan harta riba. Atas alasan apa? Ini ekonomi Melayu. Ini tujuan Melayu tak? Tujuan nak jaga ekonomi orang Islam. Bagus. Memanglah bagus. Tapi cara pembahagian untungnya macam mana? Serupalah saya sebut pada tuan-tuan. Hukum menternak cacing dan lintah adalah sah jika digunakan untuk dibuat baja, ataupun untuk digunakan perubatan. Lintah tu, cacing dibuat baja, lintah dibuatkan perubatan. Harus. Tetapi bila tuan-tuan dijanjikan pulangan 3 bulan tetap, tuan-tuan akan dapat 10,000. Apa hukumnya itu? Kamu laburkan 20,000, setiap 3 bulan kamu akan dapat 10,000 selama sekian-sekian tahun. Bukankah itu dipanggil faedah yang tetap? Faedah yang tetap itu kan bunga. Bunga itu kan riba. Tapi berapa banyak orang yang akan berkata, ini halal, dia memang dia apa semua ni. Yang pak saya nak bagi jadi halal juga. Pasal dia jadi duit. Tuan-tuan, ini yang kata fitnah yang tak dapat kita lari. Fitnah yang kita tak tahu kita ni macam mana. Kita makan makanan, tak makanan itu halal ke tidak, kita tak tahu. Kadang-kadang namanya ubat gigi, namanya orang beriman. Nama ubat gigi itu orang beriman. Tetapi kepala yang buat ada Cina, yang bukan Islam. Berapa banyak orang yang gunakan agama untuk meraih keuntungan. Dan kita ni yang cinta pada agama, oh ada tulisan Jawi, ada ni pula, bagus beli. Tapi di sebaliknya siapa? Fitnah yang kita tak dapat lari. Kita mengharapkan dengan minum susu ini anak dan cucu kita sihat. Tetapi fitnah datang. Bila minum susu, semua jadi batu karang. Ada melamin dalam dia. Kita ni kencing manis. Tak boleh makan benda-benda sembarangan. Makanlah biskut krim, tak ada gula. Makan biskut krim pula pun ada melamin pula. Kencing manis pun ada, batu karang pun datang. Kita nak lari daripada mana tuan-tuan? Nak makan sayur, sayur pun beracun. Nak makan buah, buah disuntik.
Inilah yang dikatakan manusia datang fitnah. Bila sebut makanan, makanan tak aman. Bila sebut pakaian, pakaian tak aman. Bila sebut perbankan, perbankan tak selesa. Bila sebut tentang sosial, sosial tak selesa. Bila sebut tentang hari raya, kita pun pening sampai sekarang untuk sambut hari raya lagi. Saksikan pada hari raya yang ke-20. Ya Allah. Yang ke-20, tuan-tuan. Tayangan istimewa. Jangan pandang belakang. Hai, dah 20 hari raya lagi. Subhanallah. Hari raya kita sekarang sudah menjadi adat, bukan lagi ibadat. Sudah menyamakan hari raya dengan hari raya yang bukan Islam. Asal hari raya ni dalam zaman dulu-dulu dipanggil Nairuz dan Makhrajan. Nairuz dan Makhrajan. Dua hari raya ni yang diambil daripada perayaan orang Parsi. Satu nama dia Nairuz, satu lagi nama Makhrajan. Rasulullah tanya, ni raya apa? Oh, ini raya kami, nenek moyang kami ya Rasulullah. Kami daripada dulu macam ini. Asal raya aja Nairuz, Makhrajan. Maka Rasulullah kata, bermula saat ini, bermula tahun ini, buang Nairuz, buang Makhrajan. Allah gantikan kepada kamu dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya kamu itu, yaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Kenapa Nabi buang Nairuz? Kenapa Nabi buang Makhrajan? Kerana dalam Nairuz dia ada hiburan semata-mata. Dalam Makhrajan itu ialah kegembiraan yang melampaui had dengan minum-minum, dengan tarian-tarian, dengan keseronokan semata-mata. Tetapi Allah Ta'ala ganti dengan dua hari raya yang lebih baik. Dua hari raya yang menjadikan kita tolong orang miskin, ingat orang susah. Dua hari raya yang menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dua hari raya yang supaya kita menjadi bersih. Dua hari raya yang menghapuskan dosa. Dua hari raya yang tolong orang miskin. Dua hari raya yang mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dua hari raya yang makin jauh. Dan hari ini kita tengok perayaan Nairuz dan Makhrajan telah kembali. Hari raya dipenuhkan dengan upacara nyanyian dan nyanyian. Macam Nairuz. Upacara perayaan hari ini dipenuhi dengan upacara makan-makan, yakulu wa yatamatta'un. Makan-makan dan berseronok-seronok. Sedangkan dalam Islam, hari raya ni Allah Ta'ala suruh kontrol lagi. Sebab itu yang dilarang berpuasa hari yang pertama, raya. Hari kedua dah boleh berpuasa sunat. Sebab dia bukan gambaran untuk kita makan saja. Sampai sekarang open house ataupun house open. Makan saja-saja. Sedangkan disuruh puasa lagi. Diselang-seli lagi. Sebab apa? Ada hikmah di sebaliknya. Setiap sesuatu perayaan itu bukan disuruh sambut dengan macam orang kafir. Orang kafir sambut sebab tukar kalender. Orang kafir sambut hari raya sebab memperingati tokong mereka. Orang kafir menyambut hari raya kerana ada sempena. Sempena tokong nak kahwin. Diusung daripada batu sana, pergi ke batu gua. Bila dah kahwin di batu gua, balik ke batu balik. Jam sepanjang jalan. Pasal apa? Sokong nak kahwin. Setahun sekali jumpa tuan-tuan, jam lah. Islam bukan macam itu. Islam dia rayanya ada matlamat. Rayanya ada sebab. Rayanya selepas kita buat usaha. Ini raya dalam Islam. Bukan raya macam orang kafir. Jadi jangan menyamakan satu-satu perayaan dengan orang-orang yang bukan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap sesuatu yang Allah suruh, setiap sesuatu yang Allah larang, setiap sesuatu yang Allah jadikan mesti ada hikmah. Likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu itu mesti ada sebab. Cuma kita ni nak berfikir ataupun tidak tentang sebab-sebab musabab itu. Kenapa orang perempuan mengandung? Muntah. Asal muntah mengandung. Kalau mengandung tu muntah lah. Pernah kita tanya, kenapa orang perempuan perlu muntah? Perlu loya-loya, perlu ala-ala, perlu pening-pening, perlu tak larat, nak marah saja. Sebab apa? Mesti ada sebab. Yang tu yang kita kadang-kadang kita tak kaji. Bila kita tak kaji, kita marah pada muntah. Teruknya mengandung, tak nak mengandung macam ni. Dia marah. Sedangkan ada sebab muntah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit kepala, tuan-tuan makan ubat sakit kepala, ubat tu pergi ke mana? Ubat sakit kepala tu pergi ke mana? Pil tu ke perut. Ada ubat tu naik ke kepala?
Bila minum pil, makan pil, minum air. Minum air, ada ubat tu naik. Oh, kamu sakit kepala ya? Terus dia naik sini. Tak ada tuan-tuan. Ubat tu akan turun ke bawah. Tuan-tuan sakit kaki, sakit gout. Doktor bagi makan pil. Ubat tetap turun ke perut, dia takkan turun ke kaki. Tuan-tuan sakit mata, baru buat operate mata. Doktor bagi makan ubat tahan sakit ke apa-apa, mesti turun ke perut. Semua maknanya makanan turun ke perut. Menunjukkan bahawa perut itu mengandungi berbagai-bagai benda. Termasuklah toksin, bahan buangan, barang yang tak diperlukan. Cara yang paling mudah untuk membuang barangan toksin ialah membuang air besar atau air kencing. Tetapi bukan semua barangan boleh keluar melalui berak atau kencing. Kadang-kadang dia terpaksa keluar melalui satu jalan lagi yang dipanggil sebagai muntah. Muntah inilah tujuan yang paling bagus. Tuan-tuan doktor di sini tolong buat kajian. Tolong buat kajian. Ada apa dalam muntah? Selalu kita buat kajian. Ada apa dalam cinta? Tapi kita jarang buat. Apa ada dalam muntah? Toksin apa yang ada? Toksin apa yang ada? Kalau kita buang air besar, batal air semayang. Tak ada toksik keluar jalan bawah. Tetapi kalau ada air semayang, tuan-tuan muntah, tak batal air semayang. Padahal dua-dua bahan buangan. Satu bahan buangan yang turun ke bawah. Satu lagi bahan buangan yang turun melalui jalan atas. Kenapa yang turun bahan bawah batal wuduk? Kenapa muntah yang keluar daripada bahagian atas tak batal wuduk? Mesti ada sebab. Dua-dua bahan buangan. Tetapi kenapa yang ni batal? Kenapa yang ni tidak batal? Kerana yang di atas keluar itu membuang toksit-toksit yang tidak diperlukan di dalam perut. Bila toksitnya bersih daripada menghidap dalam perut, menghuni dalam perut, membolehkan baby yang akan membesar dalam keadaan sihat. Allah nak menyihatkan baby, Allah bagi mak baby itu supaya muntah. Tuan-tuan pening kepala, tak payah makan ubat, tuan-tuan bagi muntah, insya-Allah hilang pening kepala tuan-tuan. Ini rahsia muntah, tapi orang tak suka. Ada orang yang makan pil. Bila dia mengandung, dia tak mau muntah, dia makan pil penahan muntah. Ada orang yang makan pil menahan sakit ketika nak bersalin. Sedangkan bersalin itu pun ada sebab kenapa bagi sakit. Ada hikmah-hikmah ketika bersalin itu sakit. Maka dia pun makan ubat tahan sakit. Akhirnya tak sakit-sakit. Sampailah nak beranak pun tak sakit. Nurse tanya, sakit kau? Tidak, kata dia. Yang tariknya dah lewat 2 minggu dah tuan-tuan. Budak dalam perutnya itu dah makan najis dah sendiri dah. Bukankah itu berbahaya kepada kesihatan budak tu balik dan membawa kerosakan kepada rahim si ibu? Semuanya benda ini tuan-tuan ada sebab musabab, tapi manusia tak mau ambil. Manusia tak mau ambil. Likulli syai'in sababa. Ataupun ya Allah Ta'ala sebut allazi ja'ala lakumul arda firasha. Ataupun ya Allah Ta'ala sebut kepada kita allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan kepada kamu bumi ini sebagai hamparan. Carilah rezeki atas hamparan itu. Dijadikan seluruh isi bumi ini untuk kamu wahai manusia. Ada manfaat daripadanya. Daripada besi ada manfaat, daripada tembaga ada manfaat. Ambillah benda-benda manfaat itu. Nabi Daud alaihissalam, anak beranak dia saja 36,000 orang tuan-tuan. 36,000. Isteri saja 99. Cukup seorang 100. Kalau satu isteri dia 10 anak, bayarkan. Dah berapa ribu anak dah. Menantu, cucu, 36,000 orang. Satu keluarga yang sangat besar. Kalau nak buat hari keluarga pun kena tempuh stadium. Tuan-tuan tahu tak apa yang Nabi Daud biaya pada seluruh keluarga dia? Daripada hasil apa? Hasil menjual besi, hasil mengusahakan besi, buat baju besi, buat pedang daripada besi-besi saja. Allah sebut dalam Quran besi mempunyai potensi yang cukup besar untuk membiayai masyarakat. Tapi orang Islam tak ambil kisah dengan besi berpuluh-puluh tahun. Yang ambil faedah daripada besi ialah keling botol.
Hindu-Hindu yang ambil faedah daripada besi-besi buruk. Akhirnya sekarang mereka menjadi jutawan besi buruk. Daripada jutawan itu mereka buat pula downline yang begitu banyak. Buka pasar raya, mini market, buka kedai runcit, buka perniagaan sana, buka perniagaan sini. Mereka lah yang bagi semua duit. Mereka kembangkan untuk bangsa mereka pula. Dalam Quran ada sebut benda tu lama dah tuan-tuan. Tetapi umat Islam tak ambil kisah tentang kisah Nabi Daud dan besi-besinya. Baru 4 tahun ini umat Islam mengambil berat tentang besi. Baru umat Islam ambil berat. Baru nak cari besi dan jual. Tu yang curi besi banyak tu. Penutup longkang, penutup tandas. Baru 4 tahun mereka menilai kepentingan besi. Pagar orang dicuri, kepala paip dicuri dan sebagainya. Ini adalah insan-insan yang kreatif dan inovatif. Walaupun agak terlambat tuan-tuan. Baik, masalah. Kata Nabi lagi, sangatlah keras, yakni bermacam-macam dan banyak jenisnya fitnah. Saya kata tadi dah, daripada makanan, daripada sosial, hiburan, keuangan dan sebagainya. Sebagai seorang yang masuk dalam malam yang gelap, yang tak ada bulan, tak dapat keluar daripada kegelapan. Semuanya kena. Ada je kena riba, ada je sangkut dengan benda haram, ada je benda yang tak betul, ada saja benda yang bercanggah dengan syarak, yang tak boleh kita nak lari di akhir zaman ini. Sangatlah keras fitnah-fitnah itu, hingga boleh jadi pada seseorang itu kadang-kadang mukmin, kadang-kadang pula menjadi kafir. Kemudian dia menjadi mukmin balik, kemudian jadi kafir balik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Berpagi-pagi lelaki dalam keadaan fitnah, hal keadaannya beriman, mai petang pula jadi kafir. Dan berpetang-petang ia keadaannya mukmin, tiba-tiba pagi besoknya pula jadi kafir. Kebanyakannya kerana menjual dunia untuk menjual agama untuk mendapat harta benda dunia. Tuan-tuan, ada hari ini kita duk sambut hari raya, kita duk sambut hari raya di mana-mana. Ada satu orang tanya, dia kata, ustaz, di pejabat saya ni nak buat sambutan hari raya, orang Melayu berlakon sebagai sing. Pakaiannya sepakaian sing, dengan terbalnya, dengan segala macam maknikah, macam orang sing. Bila saya tegur, tak boleh. Dia kata, apa tak boleh pula? Sing, serban sing dengan serban orang Islam kan sama, gitu dia. Dah dianggap sebagai sama. Biasa, kata dia. Tu yang berlakon jadi orang kafir, jadi Sami Buddha. Orang Islam yang berlakon jadi Sami Buddha. Tak ada apa-apa, dia berlakon dan saya mengikut skrip. Skrip mengendaki saya sebagai pelakon, sebagai Sami, dan saya profesional dalam kerja saya. Buat tuan-tuan, profesional. Tak boleh menyerupai agama orang lain, hukumnya kafir. Tak ada apa sekarang ni, biasa je tuan-tuan, sama je. Kita pasang api, orang kafir pun pasang api, kita pasang api, tak ada apa pun. Orang kafir arak api keliling stadium, kita pun arak satu kampung, tak ada apa pun. Orang kafir tiup lilin ketika sambut hari jadi. Pada kek-kek yang dibakar lilin, kita pun lagi banyak lilin daripada orang kafir. Orang kafir pun 2 batang, kita 26 batang. Lagi advance daripada dia orang. Tak ada apa-apa pun, kita dah anggap benda tu sebagai satu benda biasa. Sedangkan benda itu menyerupai perbuatan agama orang-orang yang bukan Islam. Dilarang dalam agama. Tapi tak ada apa. Biasalah. Bunga dibawa ke kubur dah berapa lama dah tuan-tuan? Yang duk bawa bunga ke kubur ni berapa lama? Siapa yang rajin duk bawa bunga pergi kubur ni? Orang Kristian. Yang kita bawa pasal apa? Apa kejadah ni bawa ke kubur? Ada faedah ke kepada si mati tu? Ada si mati kata, alhamdulillah lah kamu ingat aku bawa bunga. Demo tak ada harap bunga tuan-tuan. Dia harap Fatihah je. Tapi budaya kita macam tu tak habis-habis lagi. Sebab orang kafir buat. Apa yang orang kafir buat tu bagus. Apa yang Nabi Muhammad buat tu tak sesuai di zaman sekarang. Ini yang jadi kafir kebanyakan manusia. Yang agama lain dibuat dengan lapang dada. Semuanya ikut, terbuka,
tetapi Islam dikatuk. Ditundukkan, direndahkan, dan akhirnya orang tak nampak mana dia yang dikatakan Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka musuh yang nyata bagi kamu. Terang-terang Allah Ta'ala sebut. Tetapi sekarang tuan-tuan cari di mana dia ketamadunan Islam, di mana dia kebudayaan Islam yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan apa? Kebudayaan Islam apa? Cara hidup Islam apa yang ditonjolkan? Yang ini yang Nabi sebut kepada kita, fitnah di akhir zaman ini. Yang ditonjolkan sekarang ialah budaya hidup yang bukan Islam. Kenduri kahwin bukan cara Islam. Kenduri kahwin yang bukan cara Islam dibuat. Buka puasa bukan dengan cara Islam dah dibuat. Buatlah tuan-tuan hari raya, dibuat dengan cara bukan Islam dah dibuat. Ziarah kubur dengan bukan cara Islam dah dibuat sekarang. Apa benda sekarang ni yang kita nampak Islam ditonjolkan, digalakkan orang buat. Sebab tu kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada juga tadika-tadika yang sejak daripada tahun 80-an duk ajar doa-doa pada budak-budak tadika. Sampai sekarang kita boleh hafal doa. Kalau tidak, tak tahulah tuan-tuan, kenderaan nak dibaca dengan apa bila menaiki kenderaan. Makanan, apa yang nak dibaca ketika nak menjamah makanan. Dulu kita bukan baca doa Allahumma barik lana. Anak kita tu nak ajar. Anak yang kita hantar dekat tadika tu lah yang duk hantar, duk ajar. Mak, tadi cikgu ajar doa makan. Cuba baca, mak dengar Allahumma barik lana fi ma. Anak ajar. Pak tak belajar dulu-dulu. Cucu ajar tu. Nak tidur malam tu, mak, cuba kamu dengar anak kita baca doa tadi. Bagus abang ya. Cuba kamu dengar abang baca betul tak betul? Allahumma barik lana. Daripada anak tuan-tuan. Duk orang tak kata, duk testing. Duk hafal balik doa makan. Jadi sebenarnya kita perlukan satu pendekatan yang secara menyeluruh menceritakan ini cara Islam, ini cara Islam. Bila berlaku kejatuhan ekonomi dunia sekarang ini, Singapura, Taiwan dan Hong Kong pada minggu lepas dengan segeranya mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa sudah sampai masanya dunia, masyarakat ekonomi dunia, masyarakat perdagangan dunia menggunakan ekonomi Islam dalam perdagangan. Singapura yang bukan Islam mengeluarkan kenyataan ekonomi Islam sudah sampai masanya diguna pakai supaya ekonomi dunia mempunyai imun daripada spekulator-spekulator dan orang-orang yang nak menjatuhkan ekonomi. Masalah sekarang ni tidak ada immunity. Pasaran bebas ini tidak ada immunity daripada diserang, dirosakkan. Sedangkan Islam mempunyai kekuatan yang begitu hebat. Tapi orang tak nampak. Orang tak nilai benda-benda itu tuan-tuan. Orang lebih suka kepada ekonomi yang bukan daripada Islam. Inilah yang menjadi punca kenapa fitnah berlaku. Kita baca dalam surat khabar hari ni. Saya menangis pun ada. Nitik air mata saya baca tadi. Cikgu yang kena tendang dengan budak-budak sekolah. Mungkin budak-budak ni belajar taekwondo. Sepaknya pok cikgu ni. Budak perempuan tingkatan 2. Dia tendang cikgu ni, cikgu lari. Dia panggil geng dia lagi. Oi, mari kejar cikgu. Lari cikgu ni. Kita ingat cerita Api Ramli tu. Pendekar Bujang Lapuk. Masa bergaduh dekat JT tu. Kan Sudin dengan Ramli. Dia panggil orang kampung supaya tumbuk dengan samsi-samsi itu. Oi, cepat. Mari terbuh habis tu. Yang paling saya seronok bayi tu. Yang kerja dia angkat orang pergi bola laut. Umban dalam laut. Last sekali dia kena umban. Dia boleh panggil budak-budak lain kejar cikgu ni. Kenapa jadi macam itu? Apa salah dalam pendidikan kita? Kita tak pernah tendang cikgu tuan-tuan. Imam Syafi'i ni nak lunjurkan kaki dia ke rumah Imam Malik pun tak mau. Nak lunjur kaki masa tidur pun tak sanggup. Kita hari ni bagi kaki kat cikgu. Puas hati tuan-tuan. Maknanya ada benda yang tak betul dalam sistem. Setiap datang jadi orang yang pegang bahagian pendidikan, bahagian pelajaran, diubahnya sistem. Datang kawan ni ubah, datang kawan ni ubah, datang kawan ni ubah. Daripada 2M, 3M
Semua diubah. Sistem periksa diubah, sistem ini diubah. Lah, benda hak penting dibuang. Sejarah dibuang. Bila orang buta sejarah, baru nak buka balik sejarah. Kita buang daripada dulu lagi agama. Kita boleh pilih nak lukisan ke nak agama. Agama kita buang awal-awal. Agama tak dimasukkan dalam mata pelajaran. Terus boleh pilih pula masuk dalam bidang moral. Ini macam mana tuan-tuan? Masalah kita sekarang ni bila dah lari daripada jalan agama dalam bidang pendidikan, maka jadilah fitnah macam hari ini. Budak-budak pelajarannya bagus, setiap tahun mendapat keputusan PMR, SPM, UPSR yang bagus, tetapi akhlak makin merudum. Apa makna pelajaran yang bagus, periksa yang bagus, tapi kalau perangai teruk, apa maknanya bagus tuan-tuan? Kita bukan setakat mengharapkan supaya pelajaran, keputusan bagus. Yang kita nak ialah keputusan akhlak. Akhlak yang bagus. Ni ada cadangan dalam parlimen. Budak-budak tingkatan 4 akan diperiksa ujian kesihatan. Tahap kolesterolnya, tahap darah tingginya, kencing manisnya, tabiat dia, tabiat isap dadah dia, tabiat merokok dia, semua akan dibuatkan kajian. Sampai tahap macam itu dah. Kita kena buat sekarang. Jadi tuan-tuan, jadi cikgu pun susah, budak-budak kerja. Jadi anak murid pun susah, balik sekolah kena rogol. Ini yang dikatakan fitnah. Di mana tuan-tuan nak selamat sekarang? Di mana duit yang tuan-tuan nak simpan nak selamat? Di bank kah? Di manakah orang meniaga nak selamat daripada dirompak? Nak buah geril? Nak pasang CCTV? Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa lagi kereta tuan-tuan supaya jangan dicuri? Tetap kena curi. Tuan-tuan buat grill lah kat kereta tuan-tuan. Cadangkan begitulah. Setengah jam sahaja dia boleh relai kereta tuan-tuan. Ini hak boleh jumpa. Dulu kita dengar motosikal setengah jam tinggal rangka. Sekarang kereta setengah jam tinggal rangka. Apa lagi yang boleh kita buat? Tuan-tuan nak pakai kasut mahal di bawah. Mai masjid pakai kasut mahal. Turun-turun tangga masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah di akhir zaman. Baik, yang terakhir, masalah taat kepada raja-raja yang zalim, apa hukumnya pada syarak? Sesungguhnya syarak kita menggalakkan seseorang itu jangan derhaka pada raja, pada benda yang bukan maksiat. Bila sebut jadi pemerintah, kita kena taat selagi mana perintahnya itu bukan maksiat. Dia buat lampu merah, kena ikut, berhentilah. Pasal itu perintah. Dia suruh pakai helmet, pakailah. Dia suruh pakai tali pinggang geledah, pakailah. Pasal bukan maksiat. Tetapi kalau maksiat jangan ikut. Habis itu Ustaz, kalau pemerintah tu zalim macam mana pun kena taat selagi mana perintahnya bukan maksiat, walaupun raja itu zalim sekalipun. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu zalim. Dia bunuh 120,000 orang Islam. Dia bunuh 120,000 orang. Tapi bila dia jadi imam, Abu Hurairah masih semayang di belakang dia. Abu Hurairah sahabat Nabi, masa tu tua, tapi masih jadi makmum pada seorang pemerintah yang zalim. Dia tak pergi pedang, pergi tikar sama Allah tu. Baik, hadisnya begini. An Wa'il bin Hujrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kerana seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah masalah raja yang zalim, adakah rakyat kena taat? Maka kata laki-laki itu, ya Rasulullah, khabarkan kepada hamba bagaimana hukum syarak jika ada atas kami beberapa pemerintah yang kami angkat dan kami mengaku taat kepadanya, tiba-tiba berlaku zalim pada kami, lalu menegah mereka itu akan hak kami
dan dituntut mereka itu akan segala haknya kepada kami. Baik, apa nak buat dengan raja yang zalim ini? Adalah kezaliman raja tu macam-macam. Macam-macam bentuk kezaliman ini. Setengah daripadanya tidak memandang sama rata dan sama serupa dengan segala rakyat. Yang miskin lain, yang kaya lain. Orang susah kalau dendanya teruk, kalau orang berkepentingan bebas gitu aja. Itu zalim lah tu. Kezalim lah tu yang pertama bentuknya begitu. Ataupun dia kata kalau geng sendiri lepas, kalau bukan geng tak lepasnya. Maka jadilah orang yang miskin itu hina dan kena zalim, dan yang kaya berharta dimulia dan dimenangkan dan dikasihinya pula, dan hatinya pula suka kepada orang begitu. Dan setengahnya pula kezaliman pemerintah ialah tidak memandang raja itu ke atas rakyatnya akan pandangan belas kasihan. Rakyat makan ke tak makan ke dia peduli apa? Dia kerja nak main kuda, dia peduli apa? Rakyat makan ke tak makan, kau nak main golf saja. Main golf tu lebih berharga daripada pergi tengok orang susah. Ini pun zalim juga. Maka siapa-siapa yang dipandangnya berharta, diambilnya dan dimintanya dengan keras, atau dihutangnya dengan keras, kemudian tiada dibayar dan tiada dipulangkan, maka demikian itu dipanggil sebagai zalim, malah dipanggil makan harta yang haram. Maka orang bertanya kepada Rasulullah, raja yang zalim ini apabila jatuh hal pergaduhan perang dan langgar musuh, dipaksanya kami yang kena zalim, maka apakah yang kami buat? Apakah patut kami taat kepada mereka? Lalu Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'an, fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Maka sabda Nabi, kalau pemerintah itu zalim, kamu dengarlah sekalian kamu akan apa suruhnya dan perintahnya, dan ikutlah sekalian kamu akan apa-apa perintahnya, selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Ikut sajalah perintah yang tidak maksiat, dan jangan sekalian kamu keluar daripada taat. Jangan kamu bantahnya, dan jangan kamu lawannya, dan jangan kamu derhaka padanya, dan jangan juga dicari jalan bagaimana nak menurunkan daripada tahta kerajaannya dan membunuhnya. Kerana yang demikian itu akan membawa kepada fitnah dan menumpahkan darah, dan jadi bercerai dan berpecah belah kalimah-kalimah kamu. Tak tahulah tuan-tuan setuju tak setuju dengan hadis ni? Ya, ni hadis sahih. Dia bukan boleh suruh pujuk orang. Main 8, main 16, main 23 dah. Dia tak suruh macam itu. Ni hadis Nabi sebut. Bila jadi macam tu, jadi macam sekarang. Jadi macam sekarang, apa jadi pada bangsa Melayu dan bangsa Islam sekarang? Sampai ada orang Cina boleh kata Melayu tumpang juga di bumi ini. Yang betul-betul orang asal di Malaysia ni ialah orang asli, kata dia. Sepak tuan-tuan perempuan Cina ni. Kurang ajar dia. Pasal apa yang dia berani cakap macam itu? Sebab dia tengok umat Islam lemah. Punca lemahnya apa? Nabi sebut apa? Dalam hadis yang kita baca tadi. Bila jadi macam itu, dia membawa kepada fitnah. Semua tak betul. Fitnah sana, fitnah sini. Yang keduanya membawa kepada penumpahan darah. Dan yang ketiganya jadi bercerai macam sekarang. Jadi bercerai macam sekarang. Melayu sama Melayu bercerai. Tuan-tuan balik buka kitab Fiqh Al-Awlawiyat, tulisan Yusuf Qaradawi, muka surat 183. Abdullah bin Ubay bila dia semayang Jumaat, dia akan duduk di sebelah mimbar Rasulullah. Dia berkata kepada semua hadirin, jangan bercakap ketika khutbah, nanti sia-sia semayang kamu. Sedangkan dia adalah bapa munafik. Nabi duduk atas mimbar, dia tukar nasihat orang, jangan bercakap, nanti pahala tak dapat. Diam-diam kamu. Tapi dialah yang tikam Nabi daripada belakang.
Itu nama dia Abdullah bin Ubay. Kata Yusuf Qaradawi, sejahat-jahat orang munafik zaman Rasulullah, jahat lagi munafik zaman sekarang. Zaman Rasulullah munafik masih semayang, zaman sekarang munafik langsung tak semayang. Zaman Rasulullah munafiknya di mana? Bila mai mengaji dengan Nabi, mereka akan duduk di belakang, mereka takkan mai dengan Rasulullah. Jauh-jauh duduk. Datang juga mengaji. Munafik zaman sekarang langsung tak nak datang mengaji. Yusuf Qaradawi berkata, munafik zaman Rasulullah, bila Nabi berperang, mereka ikut dengan Nabi pergi perang, lawan orang kafir. Munafik zaman sekarang ialah berperang dengan munafik zaman sekarang ialah bersama dengan orang bukan Islam untuk lawan orang Islam. Saya ulang balik. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata Yusuf Qaradawi. Munafik zaman dulu ikut Nabi perang dengan orang kafir. Munafik zaman sekarang baik dengan orang kafir untuk berperang dengan orang Islam. Jadi tuan-tuan, bila faham pada hadis ini, banyak orang yang tidak setuju. Saya tukang baca hadis dan hadis ini ialah sahih. Apa huraiannya? Adapun zalimnya dia, fasidnya pemerintah, pulangkan dia pada Allah. Ia akan membalasnya. Kerana sesungguhnya kata Nabi, atas batang leher mereka apa barang yang dipertanggungjawabkan, dan atas batang leher kamu ada benda yang dipertanggungjawabkan. Fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Mereka buat dosa, mereka buat tak betul, pulangkan mereka pada Allah. Dan kamu pun begitu juga, buat tak betul, buat dosa, kamu juga dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan, ramai di kalangan tuan-tuan tak ada kitab. Jadi balik beli kitab ni senang. Kok tak percaya dengan apa yang saya cakap? Dia tambah apa? Ada yang nak bisik, ustaz ni ke? Saya mengajar bukan sentimen parti. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya mengajar sentimen Islam. Saya tidak akan mengajar membawa tuan-tuan ke arah parti. Saya membawa tuan-tuan ke arah Islam. Saya ustaz yang membawa tuan-tuan memahami Islam dan bukan memahami parti. Tuan-tuan, kita sudah habis bab huru-hara di hari kiamat, huru-hara sebelum kiamat, dan kita akan lihat pada kuliah yang akan datang tentang huru-hara perang dan kebaikan berbuat ibadat ketika sedang berperang.